Dia tunjuk YouTube tunjuk tengah-tengah duduk sembahyang, tiang jatuh apa semua nak gerak gempar, pakat lari habis. Tok Imam lari dulu, yang lari dulu Tok Imam tunjuk, yang lain pakai ikut. Dalam tu ada 2 orang duduk berdiri lagi, tak gerak. Dah marah masuk parti tengok, 2 orang ni dia sembahyang habis-habis, jatuh tepi dia, jatuh depan dia, jatuh kiri, tang dia tak usik, nampak? Pasal dia ada sakinah, nampak? Tu kelebihan sakinah. Jadi kalau kita dah sampai nafsu ni, sampai kepada nafsu, sampai kepada sakinah, tenang. Artinya nafsu tidak boleh lagi menggugat kita dan tidak boleh menggoda kita, yang tidak boleh mempengaruhi kita. Hang duduk tempat hang, 7 nafsu. Jiwanya sendiri berhubung dengan Allah dalam konteks menanam ma'rifah tauhid, ya, menanam ma'rifah tauhid, kekuatan ma'rifah dan tauhid kepada Rasulullah yang mencapai tingkatan yang paling tinggi sekali, sebab dia ada di bawah nama Allah Muhammad Rasulullah. Seperti juga uzlah Ashabul Kahfi, ya, yang kita baca dalam suratul Kahfi, di mana ada uzlah mereka. Jadi kita jadikan contoh, ya, Ashabul Kahfi itu, di mana mereka telah menyisih, menjauhi daripada raja yang zalim, raja yang musyrik, daripada unsur-unsur kemusyrikan yang ada dalam daerah negaranya. Maka mereka telah berhijrah kepada Allah. Selama 309 tahun Allah telah menidurkan mereka, ya, tidur, ya. B, uzlah dengan hati sahaja. Ini mungkin melibatkan kita semualah, yang mesti ada pada semua manusia yang beriman kepada Allah. Tetapi tubuh jasmaniah kita tidak tetap bergaul dengan manusia. Tetap tubuh jasad kita, fizikal kita masih tetap dengan manusia. Semua orang macam kita lah, terpaksa kena bekerja, ya, berhubung dengan masyarakat, masih ada ikatan dengan hubungan sosial. Kita tak dapat lari, ya. Apatah lagi pula macam negara kita ni negara majmuk, ya, berbilang bangsa, berbagai ragam budaya, berbagai unsur kepercayaan, keagamaan. Maka tentulah kita akan menghadapi berbagai-bagai cabaran yang mencabar kita. Tapi kita terpaksa, pasti perlu, kerana kita berada di tempat daerah yang sedemikian. Maka justru itu hati kita sajalah yang beruzlah, bukan tubuh badan kita, ya. Ini kenyataan. Sebab Rasulullah sendiri apabila sudah kembali daripada Gua Hira, sesudah menerima wahyi pertama, menobatkan Rasulullah sebagai Nabi, di mana menobatkan Nabi Rasulullah yang katakan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam itu telah dinobat oleh Allah sebagai Nabi dengan turunnya surah Al-Iqra, suratul A'la, Iqra. Kemudian pada 18 Rabiul Ula Rasulullah diangkat menjadi rasul. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir, wahai orang yang berselimut, bangun beri ancaman. Sampai 2 peringkat, ya, 17 Ramadan, 18 Rabiul Awal, itu jarak masa dia, ya. Rasulullah berpindah, maka Rasulullah mulai menjalankan dakwah secara langsung, secara terang kepada semua masyarakat Arab yang ada di Makkah ketika itu. Ini yang dikatakan tadi, ini Rasulullah terpaksalah menghadapi dan beruzlah dalam masa yang sama. Hati Rasulullah tetap dengan Allah, tetap dengan kekuatan akidah, tetap dengan keunggulan tauhid, tetap dengan jiwa yang mutmainnah, yang radiyah, yang mardiyah, yang kamilah. Rasulullah tetap, ya. Jadi maka itu bergaul manusia, hatinya bergaul dengan Allah, tetapi tubuhnya dalam masyarakat, pergaulan manusia. Uzlah tingkatan ini adalah uzlah orang yang dapat menyelamatkan imannya dan agamanya. Dia kena ada satu, ya, immune akidah, bukan immune body, ya, immune akidah yang kuat, ketahanan mental, ketahanan jiwa, ketahanan nafsu, ketahanan hati, ya.
perlu ada ketahanan ini untuk menghadapi masyarakat, berdepan dengan masyarakat, berada dalam kalangan masyarakat yang serba macam faham dan akidahnya yang kebanyakan, majoritinya salah, majoritinya sesat, majoritinya hanyut. Itulah ya. Meskipun bergaul dengan siapa saja, hamba-hamba Allah dalam tingkatan ini dapat diketahui seperti wali Allah Rabi'atul Adawiyah. Ya, dia kena jual bunga, ikuti bunga pagi-pagi. Ummu Ismail nama dia ya. Saya dah terang dulu, nama dia betul Ummu Ismail. Rabi'atul Adawiyah tu gelaran dia sebab dia pergi pungut bunga. Lagi satu, dia anak yang keempat, Rabi'ah, anak yang keempat daripada keluarganya ya, dan dialah di antara anak perempuan pula tu ya, yang begitu tegas, begitu kuat berpegang dengan ajaran agama, yang begitu taat kepada kedua ibu bapa, yang amat menyayangi kedua orang tuanya. Itu dia ya. Jadi beliau sampai kepada martabat mahabbah tinggi dah ya. Kalau kira 70 cabang iman, tingkatan iman 70 paling tinggi sekali mahabbah. Lihat dalam Risalah Tauhid, kitab Risalah Tauhid. Sekarang kitab tu ada kitab Usul Tauhid, salah sebut. Kitab Usul Tauhid, kitab lama, kitab kuning yang ditulis oleh Al-Alamah Al-Fahamah ya, Al-Syekh Hussein Nasir, ulama Kedah, bapa kepada Tuan Haji Ahmad Tuan Husin, pokok senang ya. Zuriat yang ke-6 daripada Muhammad Arsyad Al-Banjari, penulis kitab Sabil Al-Muhtadin. Kitab Sabil Al-Muhtadin tu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, zuriat dia yang ke-6 Syekh Hussein Nasir, Kedah, orang Kedah, seorang mufti masa tu, mufti Kedah. Anak dia Haji Ahmad Tuan Husin yang ke-7, generasi yang ke-7, tak tu ya jadi alim ulama. Yang ke-8 mata dah tak jadi ulama, jadi orang biasa, awam biasa ya. Tuan Haji Ali, anak kepada Tuan Haji Ahmad Tuan Husin, walaupun dia guru pondok Padang Lalang Batus BM ya, tapi tak sampai martabat dia macam martabat tuan guru tu, tak sampai lah. Nak sampai martabat tuan guru Syekh, martabat syekh tu tak sampai lagi ya. Tapi yang bapa dia Haji Ahmad Tuan Husin sudah sampai martabat syekh, orang alim ulama Syafi'iyah. Bapa dia tulis kitab, nama kitab tu Usulut Tauhid, diterjemah, dipindah dalam Rumi sekarang ya, oleh Ustaz Amdan Hamid, yang dicetak oleh Pustaka Jahabirsa Johor Baru. Tu dia, sampai tahap tu dia buat apa kena kitab sampai tahap tu lah. Nak kena kitab sampai tu lah, baru kita tahu isi kandungan dia tu, kita nak amal macam mana, patut amal. Kitab tu Usul Tauhid ni tuan-tuan boleh beli di kedai-kedai kitab ya, ada di kedai-kedai kitab yang umum. Nama dia Usul Tauhid karangan Syekh Hussein Nasir ya. Beli kitab tu, baru dia akan kupas iman yang 70 cabang tu, dia akan kupas. Dan iman yang paling tertinggi sekali, yang dimasuk dalam cabang iman yang tertinggi sekali adalah mahabbah. Dah sampai cinta kepada Allah dia, tak ada lagi lebih tinggi. Ada satu lagi lebih tinggi daripada dia. Ini kemuncak dah habis. Dah sudah cinta mahabbah, jadi apa? Rindu. Habis. Rindu tu payah dah nak sampai. Tapi kalau sudah ada cinta, akan ada rindu lah. Kita cinta kepada sesuatu, kita akan rindu kepada benda tu, betul tak? Ya. Kita cinta kepada ibu bapa, kita akan rindu kepada ibu bapa. Kita akan usaha untuk mendampingi, menghadiri ibu bapa. Kita rindu kepada satu tempat yang menyenangkan kita, yang beri ketenteraman kepada kita,
yang mencorakkan satu nostalgia yang indah kepada kita mungkin, maka kita akan rindu kepada tempat itu. Aku teringin nak pergi Mekah, betul tak? Lama dah tak pergi Mekah. Itu dah. Rindu kepada Kaabah, rindu kepada Madinah, apatah lagi kemuncaknya rindu kepada Allah Rabbul Bait yang punya rumah. Nampak tak? Itu dia. Itulah kita pergi buat umrah tu. Orang pergi buat umrah tu pasal nak buang rindu lah. Faham? Bukan nak pergi pasal apa? Hang nak pergi ni pasal apa? Aku rindu sangat kepada Kaabah. Aku rindu sangat. Nampak tak? Ya. Dia akan bentuk rindu tu. Kalau betul ada rindu, setiap 5 tahun automatik jiwa kita akan mula terpanggil nak pergi. Memang dah tentu dah, confirm. Allah dah buat kita macam sibghatullah, acuan Allah macam tu. Kalau kita betul-betul rindu kepada Allah, rindu kepada Kaabah, yang sebagai rindu dia muradif, menyandarkan kepada Allah. Kita cinta kepada Allah, Kaabah tu sebagai sandaran kepada Allah. Nampak tak? Ya. Yang menjadikan tempat untuk kita membuang rindu kita. Jadi lepas 5 tahun, kalau tak rindu, maknanya kita tidak ada mahabbah kepada Allah. Confirm dah. Nampak tak? Sampai 10-20 tahun tak teringat nak pergi Mekah lagi. Maknanya rindu sudah tidak ada dalam diri kita. Kalau rindu tidak ada, maknanya mahabbah pun tidak ada, iman kita belum sampai kepada iman mahabbah. Faham? Nah, tiap-tiap 5 tahun dia akan datang gelora. Dia ganggu jiwa kita. Dia suruh kita pergi Mekah aja. Tapi siapa akan suruh kita pergi? Allah nanti panggil kita pergi. Pasti confirm. Nampak tak? Ya, Allah akan panggil kita pergi. Itu yang ulama-ulama kita dulu. Nak pergi ikut cara kapal tak boleh, nak pergi ikut cara biasa dengan kenderaan tak boleh. Nampak tak? Dia suruh Allah bawa dia pergi sendiri. Nampak tak? Nah, pagi subuh di sini, zuhur asar di Mekah. Nampak tak? Itu lah. Siapa yang bawa dia pergi? Mahabbah, cinta Allah tu bawa. Ya Zal Jalali wal Ikram. Yang tu lah yang bawa dia pergi. Nampak tak? Ya, ini kita nak kena faham jauh sikit yang tu. Itu martabat kun fayakun, ya. Nanti kita bicara, kita beramal yang bawah ni, usaha yang bawah ni, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bersihkan dosa-dosa, ya, hilangkan segala tarikan tempiasan duniawi daripada hati kita yang disebut sebagai zuhud. InsyaAllah tuan-tuan akan sampailah makam tu. Tuhan angkat sendiri. Kita nak pergi sendiri tak boleh. Ya. Kita nak pergi sendiri tak boleh. Yang ni kita nak kena faham. Allah sendiri yang akan bawa kita pergi. Cukup 5 tahun Tuhan bawa pergi. Jangan kita apa, teringat je Tuhan bawa. Nampak tak? Teringat saja. Duduk elok-elok dalam rumah kita sampai sana lah. Tu lah. Itulah. Itu di antaranya lah, ya. Dan tentulah kita kena ada keadaan persediaan protokol-protokol ilahiyah tu mesti sediakan. Contohnya di rumah kita mesti ada bilik khas untuk kita berkhilwat. Bukan khalwat, isteri kita ada rumah nak khalwat apa? Rumah kita tu kita kena buat satu bilik khas, sekatan satu khas dalam rumah kita. Ya, jadikan sebagai tempat khusus untuk berzikir kepada Allah 3 hari sebulan. Macam tabligh duk buat tu, tapi yang tabligh buat tu tak betul, tak kena. Rugi buang masa, tak ada kena-mengena. 3 hari itu ajaran dalam tarekah yang ajak tu ambil dalil daripada Nabi Ibrahim yang buat kerja ni seminggu, sebulan 3 hari. Nampak tak? Tapi Nabi Ibrahim bukan sebulan 3 hari, ya, sebulan 12 hari. Nampak tak? 3. Tiap-tiap minggu 3 hari Nabi Ibrahim akan duduk dalam tempat dia sendiri. Nampak tak? Datang kepada Nabi Muhammad peringankan bagi umat. Tapi Nabi lebih daripada tu lagi lah. Ya, kita umat dia suruh buat sebulan 3 hari cukup. Itu yang ada banyak masjid-masjid di Madinah tu. Ya, Madinah banyak masjid kan? Masjid Umar, Masjid Ali, Masjid Sa'ad bin Abi Waqqas, Masjid Fatimah, Masjid Salman Al-Farisi, Masjid Bilal ibn Rabah, ya, Masjid Ubadah bin Samit, ya, masya-Allah. Banyak masjid-masjid. Kita ni tanya pula, di zaman Nabi pun dia tak semayang masjid Nabi, semayang masjid dia bawah.
Kalau kita tak kaji, kita ni kata dulu tu. Sebab jemaah tanya kat saya dulu tu, Ustaz, depa ni ada masjid sendiri, dia tak pergi semayang ke belakang Nabi ke? Tak, ini bukan masjid. Ini dia panggil Rabitah. Kalau belah Turki dia panggil Zawiyah. Itu nama dia. Maknanya dia akan buat satu kebuk, satu bangunan kecil, satu kompleks, satu bangunan kecil lah, bukan kompleks, bangunan kecil, sekadar boleh tampung 3 orang ya. 3 orang boleh duduk dalam tu. Ya, in case kalau ada orang nak sembahyang jemaah, nak tumpang dia sembahyang dalam tu. Sembahyang apa? Bukan sembahyang fardu. Dah, ya. Itu dia. Sembahyang mutlak, apa-apa sembahyang mutlak yang ada sembahyang tasbih sebagai contohnya, dia buat lah. Nampak ya? Jadi maknanya 3 orang tu akan sembahyang, tapi jaranglah dia pakai sendiri. Kalau Umar punya sendiri. Dia akan duduk dalam bangunan tu, bangunan diperbuat dengan tanah, batu tanah. Ya. 3 hari. Tiap-tiap waktu sembahyang dia tak duduk di rumah dah. 3 hari tak ada di rumah tu. Bila masuk waktu sembahyang dia turun sembahyang masjid Nabi. Nampak? Dia orang jalan. Sebab tu masjid tu dekat dengan masjid Nabi, tak keliling. Dia orang jalan sembahyang masjid Nabi. Habis sembahyang jemaah di belakang Nabi, dia orang balik mari ke tempat dia yang pada zawiyah tadi. Ini amalan tarekah semua ada amalan ni. Dalam tarekah Naqsyaband, dalam tarekah Syadziliyah, dalam tarekah Samaniyah, dalam tarekah Qadiriyah, yang tu yang masyhur lah. Belah India Chistiyah yang dianut, yang dibawa oleh Maulana Ilyas, pengasas tabligh. Nampak tak? Maulana Ilyas tu pengasas, bukan pengasas dia pengasas tabligh, tapi dia bukan orang tabligh. Dia membentuk badan tarekah. Tarekah tu dia form tu, nampak tak? Ya, tarekah ini bergerak. Tinggal lagi dia pakai dalam satu kaedah, ada khuruj. Dia tafsir Al-Quran tu dengan cara dia sendirilah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Dia pakai ayat tu. Kamu di antara sebaik-baik umat yang keluar daripada manusia. Keluar 4 bulan tu, nampak? Ayat tu tak kena mengena pun. Nampak tak? Tapi yang tafsir tu bukan ulama fiqh, ulama hadis, ulama tasawuf. Jadi dia pakai dalil itulah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu sebaik-baik umat yang dikeluarkan daripada manusia. Nampak tak? Kebanyakan manusia tak mau keluar, kamu keluar. Jom kita keluar 4 bulan. Nampak tak? Nah. Jadi keluar tu dia tak abang nak buat apa. Bukan dakwah pun. Dia tak dakwah. Mana dia dakwah? Bukan pergi dakwah orang kapiang apa. Tak. Dia duduk sendiri dalam masjid. Sama-sama mereka sendiri dah bercakap sama mereka, peringat sama-sama mereka. Nampak tak? Cukup bilangan mereka balik mai. Cuba kita tanya apa dapat apa? 4 bulan lebih tak dapat apa. Nampak tak? Berapa orang dah berseru dakwah? Tak, kami tak seru. Nampak tak? Ini dia punya kelemahan yang dia tak mau kaji lah. Kalau dia mau kaji yang tu, sehalus-halusnya kita bagi jalan terbaik kat dia, ya. Kalau nak keluar, pergi dakwah. Kalau nak keluar, apa kena keluar pergi dakwah. Nabi keluar 4 bulan, bukan 4 bulan, satu tempoh yang lama, perang. Mula pergi dakwah dulu, nampak tak? Hantar dia punya wakil-wakil mubalik dia pergi dakwah. Nampak tak? Lama. Muaz bin Jabal keluar sampai 2 tahun. 2 tahun. Di mana? Di Yaman. Diseru orang-orang Yaman yang beragama Kristian, yang menganut ajaran Kristian, pindah saja. Dia Kristian dah. Kristian yang betul, ada Ortodoksnya, ada Roman Katoliknya, tapi dia tidak sembah kepada Isa. Dia masih bawa ajaran dia yang betul daripada Nabi Isa tu, sembah Allah. Nampak ya? Tinggal lagi dia tak masuk Nabi Muhammad aja. Dia kena tukar Isa kepada Muhammad. Nampak tak? Asyhadu an la ilaha illallah wa Isa Rasulullah. Buang Isa tu, ganti dengan Muhammad Rasulullah. Yang tu tujuan Muaz bin Jabal pergi ke Yaman untuk nak bawa dia pindah. Hampa dah bawa betul dah. Kitab hampa yang lama, Injil, Taurat, tak pakai dah.
pindah masuk ke Al-Quran. Ini peranan dia, nampak tak? Adalah juga yang sesat tu, bukan tak ada. Sama juga Rasulullah mengutus itu 2 tahun. Rasulullah mengutus Musa Asy'ari, Abu Musa Al-Asy'ari, Abdullah bin Qis, ya. Dia pergi ke Syria sekarang. Syria sekarang. Dia pergi ke situ, yakni Palestin, Lebanon, Jordan, ya, Iraq, itu masuk dalam negara Syria. Syria tu luas masa tu, nampak tak? Sama juga. Di situ banyak orang-orang Yahudi, lagi peranan besar. Yaman, Kristian sekarang ni. Syria, Yahudi, lagi kuat cabar. Nampak tak? Abu Musa Asy'ari diutus pergi. Bukan kata dekat setahun, 2 tahun, 3 tahun. Tak jumpa Rasulullah. Lepas 3 tahun baru balik mari. Dia bukan pergi ramai-ramai. Dia pergi 2-3 orang saja yang bawa pengepit dia bawa tadi ni. Nampak tak? Ini khuruj. Yang kata Rasulullah ni, ayat ni yang ni lah. Yang kita nak faham. Jadi kalau kita keluar 4 tahun, 4 bulan, setahun, 4 bulan, mesti ada hasilnya, tujuan dia pasal apa? Menyeru masyarakat mana. Sedangkan masyarakat tu ada di Malaysia. Malaysia pun banyak berlambak lagi yang apa kena seru. Pasal apa? Apa tak seru? Nampak tak? Ya? Kut lerai Pulau Pinang dia pun dah begitu ramai kita nak kena seru kalau nak buat kerja dakwah, ya. Kita boleh buat perhimpunan, buat satu majlis, ya, jemputan, you all are welcome. Nampaklah, ya. Reverse to Muslim, cantik ya. Kita buat begitu, ya. All are welcome, reverse to Muslim. Nampak tak? Betul tak? We believe in Allah, we believe in Rasulullah, we believe in Jesus. Tulis dulu tu. Nampak tak? Cantik dia bermain. Lepas tengok Jesus dia bermain. Nampak tak? Kita beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Allah Isa, betul tak? Jesus Nabi kita. Ya, apa salah kalau tulis, ya, Jesus is my prophet, dia bubuh di belakang t-shirt dia, salah ke? Tak salah. Sebab Nabi kita 124,000 Nabi. Rasul kita 313. Yang terpilih Al-Quran 25. Yang terakhir Rasulullah. Itu yang paling hakiki. Nampak tu? Kalau kita faham begitu, kita tak celah. Ni tulis belakang, ya, Jesus is right. Dia tulis, ya. Mai waktu orang kata, tengok dia tulis Jesus kat belakang dia, murtad. Dah. Memang Jesus betul Rasul. Yang tak betul pengikut. Apa salah? Nampak tak? Buka dalam surah As-Saff Al-Quran juzuk yang ke-29, ya. Ya. Wa iz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi. Nampak tak? Betul lah Jesus. Jesus itu betul. Yang tak betul tu apa? Pengikut dia tak betul. Itu saja. Dia tak tulis dengan followers of Jesus, right? Dia tak kata betul. Nampak tak? Boleh faham kan? Saja kita cakap sikit lah. Ni nak kena betul ya, takut kita bersalah faham. Supaya kita boleh terima hakikat dia. Beginilah dikendaki di sini yang dikatakan tadi ini. Baik, balik kepada uzlah baginda besar Nabi SAW yang kata tadi ini bab mahabbah, yang kata tadi hamba Allah dalam tingkatan ini dapat diketahui seperti wali Allah Rabi'atul Alawiyah. Beliau berkata dalam perasaan hati yang menghadap kepada Allah, uzlah hati ini. Dia kata apa? Walaqad ja'altuka fil fuadi muhaddisi wa abahtu jismi man arada julusi fal jismu minni lil jalisi mu'anisun wa habibu qalbi fil fuadi anisi. Ini dia punya syair, dia buat sendiri syair dia. Ini bukan hadis, syair. Sungguh aku jadikan engkau dalam hatiku berbicara dan berdialog, sedangkan tubuhku aku biarkan duduk dengan siapa saja. Nampak tak? Dia duduk dengan Tuhan dia. Tuhan dia ambil dia sebagai abdi. Maka tubuhku berjinak-jinak dengan orang yang duduk di sampingnya, tetapi kecintaan hatiku tertambat dengan halus gemulai di dalam hati. Itu dia. Nampak terang, Saya kasar kita nampak. Kesimpulan
Apabila kita ingin supaya kita bersih daripada dosa-dosa lahiriah dan seluruh penyakit hati, maka wajiblah kita uzlah dan hijrah daripada makhluk, apakah dengan hati dan tubuh. Pilihlah mana yang lebih sesuai dengan kekuatan kita. Kekuatan ini bergantung kepada jihad. Sebab tu dia kena ada mujahadah dulu. Dalam tasawuf ni, kita nak tingkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah, dia mesti mula dengan jihad. Itu dia. Dia tuan-tuan boleh lihat dalam muka surat 63. Kita patah balik tengok muka 63 tu, nak bagi tuan-tuan faham di mana nak sambung, nak ambil ni. Yang kata jihad ini berlaku kepada 4. Jihad dengan dunia, jihad dengan syaitan, jihad dengan nafsu, jihad dengan hawa. Hawa baca dengan ha simpui, dengan baca dengan ha pedas. Kalau ha pedas, nenek kita untuk hawa. Dengan salah faham lah. Jihad dengan tuk hawa kacau lah. Jihad dengan hawa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. An-Nazi'ah. Barang siapa yang takut kepada makam Tuhannya, nak sampai makam Tuhan tu. Makam apa? Makam mahabbah. Itu dia, ya. Makam mahabbah yang tertinggi, nak sampai makam tu, yang takut pada makam tu. Takut ni makna kata kita akan hampir. Takut bukan lari. Makna takut ni, khafu makna kata menghampir. Bukan khafu lari lah. Faham ya? Kalau khafu lari itu lari pada singa, lari pada hantu ayah. Nampak tak? Lari pada sebarang kebengisan dan kedurkaan dan juga kedurnyanaan. Tapi yang lari ini artinya lagi hampir, lagi dekat. Orang takut kepada Allah lagi dekat, bukan takut lagi jauh. Itu panggil khafa dalam istilah tasawuf. Maka dengan kerana itu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mana? Nak dekat dengan Tuhan. Sebab tu kita wa amma man khafa maqama rabbih. Barang siapa yang takut pada makam Tuhannya, ya, wa nahan nafsa 'anil hawa, maka dia akan tahan dirinya daripada rungkuman kencaman hawa. Hawa ni satu angin. Dialah yang duk menyelubungi seluruh nafsu kita. Angin tu, angin tu angin panas, bukan angin sejuk. Nampak tak? Angin panas, ya. Itu jadi dia akan menyeliputi seluruh nafsu-nafsu kita. Baru nafsu tu akan jadi rangsang, rasa nafsu tu akan jadi kuat. Perlulah nafsu tu. Kalau kita perlu apa? Kita perlu api, ya. Kita perlu api, ya. Ada juk, dia kena ada api dalam kereta baru boleh jalan, ya. Kuat. Jadi pendek kata, kalau kita perhati balik secara tak langsung, wa nahan nafsa 'anil hawa, Tuhan jawab. Tuhan bagi dia punya apa? Konklusi dia. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka syurga jannatul ma'wa lah tempat penginapan dia, tempat singgah dia, tempat duduk dia. Tengok ah. Jannatul ma'wa ni syurga yang cukup lazat. Dia ada pada 3, atau ma'wa ni ada pada 3. Pertama, tempat tidur. Tempat tidur tu nama dia ma'wa. Ya? Kati kita nak tidur kan, dalam bahasa Arab pakai ma'wa tau kan. Bukan ma'wa kata yang tua sekali lah. Kalau mak saudara yang tua sekali panggil ma'wa kan, ma'wa maklum kan. Dah, ya. Sebab dia bergantung tu bunyi ma'wa tu. Yang tua sekali panggil ma'wa sebab seorang semua nak sendak kat dia. Maka tu orang Melayu panggil mak saudara yang tua sekali ma'wa. Nampak? Ambil Arabnya, ya. Terketik sikit ada mana-mana korang pergi cari ma'wa lah. Nampak? Hari ni kita panggil maklum lah, sulung. Itu aja kan. Nah, kalau tak jadi sulung jadi alung, betul ya. Pergi cari alung lah, tak jadi maklum cari siapa? Cari alung. Tu cinta dia punca-punca tadi. Makanya dia kata makwa tu tempat tidur. Tempat tidur ni yang paling sedap apa? Tidur. Letak badan, ya Allah. Nak dapat nikmat tempat tidur tu apa? Tidur nyenyak. Itulah makwa, faham tak? Ya, kedua punya makwa duduk tak mana? Allah. Duduk tanpa perut.
perut. Nampak tak ya? Kalau makan ni orang kata apa? Orang disebut yang sedap. Kalau nak makan, orang dikaitkan dengan sedap. Betul tak? Orang tak kait dengan kenyang. Kenyang bab lain. Kenyang bab lain. Tak sampai kenyang tu lagi. Ya? Pasal kenyang pun boleh makan lagi ya. Yang jadi sebab tu, yang kata makan tu, dia punya kemuncak klimaks yang paling tinggi adalah lazat, sedap sungguh. Kita tanya semua makan tak ya? Tak ada satu orang pun makan kata perkataan lain sungguh. Makan-makan mengantuk sungguh. Tak pernah dengar lagi lah. Ya, kalau makan mesti kata apa? Sedap sungguh. Atau tidak lah, antaranya. Tak sampai. Itu makwa. Dalam bahasa Arab panggil makwa. Ya, faham? Makwa yang ketiga, maaflah. Ya. Makwa yang ketiga ini bersama-sama suami isteri lah. Bersama-sama suami isteri. Nampak tak? Nah, kalau kekal makwa, kasih sayang mereka akan terus sampai bila-bila. Respect mereka akan terus sampai bila-bila. Jalinan ingatan rindu mereka akan sampai bila-bila. Punca ada yang tu aja. Makwa bila bersatu suami isteri yang sempurna. Betul tak? Rumah tangga kita yang lemah tu, yang kurang sikit, yang kurang baik, yang kurang intim suami isteri itu, asal mulanya itu aja. Soal makan lain lagi ni. Soal makan minum lain tau. Yang tu kemuncak dia. Ya? Kemuncak dia. Jadi pendek itu kita tekan jugalah tau. Jadi mari kita balik sekarang ini kepada 4 yang tuan baca ni. Saya tak membaca lagi, kita dah baca dah. Pertama dunia, kita kena jihad daripada dunia. Jihad dunia, kena kenal dunia dululah. Sebelum kita nak jihad dunia ni, kita kena kenal dunia yang mana wajib kita ambil, dunia yang mana haram kita ambil, dunia yang mana harus kita ambil, dunia yang mana sunat kita ambil, dunia yang mana makruh kita tinggal. Nampak tak? Ya, itu kita kena faham. Ini jihad. Kena kenal dunia dulu. Ilmu dunia ni boleh tengok dalam Quran, banyak ayat-ayat. Buka tafsir-tafsir Quran, cari urusan yang berkaitan dengan dunia yang Tuhan sebut dalam Quran. Apa dia dunia ya? Sama banyak dunia dengan an-nar, neraka, sama banyak sebut dalam Quran. Kalimah dua-dua ni sama banyak dalam Quran ya. Sama banyak. Itu dia punya unik. Kedua, syaitan. Syaitan bukan iblis ya, bukan jin ya, bukan. Jangan pergi baca dulu tu. Iblis, jin ni makhluk yang Tuhan wujud sama dengan kita, kena taklif, kena perintah macam kita juga. Ya. Tak ada beza. Jin pun kena sembahyang jemaah subuh, manusia pun sembahyang jemaah subuh. Jin pun kena puasa, manusia pun kena puasa. Jin pun kena mengaji ilmu ni. Nampak tak? Ya, jin pun akan baca. Syaitan jin kalau buka kitab dia kata syaitan jumpa. Tapi tak ada sebut lagi lah mana kitab dia. Tak ada sebut lagi lah. Dia berguru dengan manusia. Sebab yang ajak jin-jin ni semua manusia. Ini sekarang makhluk jin penuh ni dalam kuliah kita pagi ni. Nak mengaji yang ni. Tapi dia tak ada kitab lah. Itu aja beza dia. Kenapa dia tak ada kitab? Dia pun jenis. Allah bagi kat dia suatu komponen dalam akal fikiran dia boleh rakam. Nampak tak? Dia lebih daripada kita. Tak payah kitab. Dia tak payah baca kitab tau. Itu kena habaq apa sikit tu. Ni kita mengaji pakai kitab dah ya. Tahu itu. Jadi kalau sama kita, kalau kita tak mengaji pakai kitab tu pun lemah ya. Kalau kita tak pakai kitab lemah. Kita nak ingat tak boleh, kita nak simpan maklumat bukan boleh larat mana nak simpan. Sebab otak kita, kepala kita banyak urusan luar. Nampak tak? Banyak perkara luar yang kita nak ingat, betul tak? Tak, ya. Tak dah. Tadi main mengaji orang perempuan atau perempuan saya lah, contohlah kata, ni abang-abang jangan lupa nak saat ni balik beli roti menggali. Nampak tak? Tak tu. Roti menggali 4 biji dengan menggali dalam kepala tu. Nampak tak? Nak gosok macam mana? Nampak tak? Ya? Kalau tak bawa kitab, dia nampak menggali lah. Maka tu kita kena ada kitab. Contoh, jin tak payah. Jin dia jenis ya, dia ada satu komponen dalam kepala, dalam rakam kepala dia tu, dia boleh tangkap perkataan Tok Guru tu sebiji-sebiji, dia boleh rakam. Tu dia. Saat ni dia boleh baca balik. Nampak tak? Tu dia ya. Dia ada pendrive dia sendiri. Tu port dia kepala. Nampak tak? Boleh faham kan? Dia kata tak payah, dia patut nak kitab. Dia baru gelak ni. Saya kata apa tu? Dia baru senyum.
Jadi kita kenal dia cara dia ya. Wallahu a'lam. Sambung. Yang ketiga, nafsu. Nafsu kita kena faham lah, kita sebut. Jadi 7 macam nafsu, ya. 3 perkara yang kita nak. 3 nafsu yang awal tu kita nak kena lonjak sungguh daripada amarah, lawamah, mulhimah. 3 tu aja kita nak kena lonjak sungguh, ya. Lagi 4 tak payah. 4 tu dia sendiri dia akan upgrade kita. Dia sendiri dia akan upgrade kita. Jadi kita kena tumpu kepada amarah, tumpu kepada lawamah, tumpu kepada mulhimah. Sebab Tuhan sebut 3-3 ni pada tempat yang tak sama. Ya, amarah dalam surah Yusuf. Inna nafsul ammaratu bisu. Ya. Tuhan kata lagi illa ma rabbi ila man rahima rabbi inna nafsa la ammaratun bisu. Itu satu surah Yusuf. Ya, lawamah dalam surah Al-Qiyamah. Ya. La uqsimu yaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Tengok Tuhan sebut tentang nafsu mulhimah, mulhamah dalam surah Asy-Syam. Nampak tak? Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha. Nampak tak? Fa alhamaha. Itulah dia mulhamah. Nafsu mulhamah itu dalil dia. Ya, surah Asy-Syam ayat tu nah, ingat wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa alhamaha. Nampak tak? Nafsu mulhamah. 3 nafsu ni Tuhan sebut terang pada 3 surah yang berbeza, 3 tempat yang berasingan. Lagi 4 Tuhan sebut satu surah dalam surah Al-Fajr. Ya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu kami dah. Nampak tak? Sama lah tu lah. Itu makna tempat lagi nafsu Tuhan sebut dalam surah Al-Fajr. Satu sifat amarah dalam surah Yusuf, sifat apa nama lawamah dalam mulhamah surah apa nama dalam surah apa nama Syam, dan satu lagi tentang apa nama nafsu lawamah ni dalam dalam surah Al-Qiyamah, surah Qiyamah, surah Qiyamah nafsu lawamah, dan dalam surah Asy-Syam nafsu mulhimah. Itu 3 ya. Itu kita kena study, tu buka tafsir, tengok ya tafsir Quran. Sekarang kita dah mewah dengan tafsir-tafsir dalam bahasa kita, bahasa Melayu ya. Jadi kalau kita tak baca sajalah noh, Tuhan dah hantar mari itu punya banyak nikmat kepada kita berbanding dengan generasi lama, generasi dulu, tok nenek kita dulu nak baca kitab tak ada. Dengar teliak tok guru baca, nampak? Tu kena pakai tok guru langsung, dia kena pergi jumpa tok guru langsung ya. Tak ada rujukan di rumah. Dulu-dulu ni pun ada pun tafsir, tidak pun tafsir Quranul Karim. Ya. Ustaz Abdul Halim ni dia faham Wahabi sikit. Nanti yang kacau. Tafsir dia mirip banyak tu lah. Itu ada dulu. Ni tahun cerita ni tahun 50-60-an punya cerita ni. Kitab-kitab tu lah. Sampai tahun 70-an pun duk baca kitab tu lagi. Sampai awal tu 80-an pun mana-mana surah masjid terutamanya tafsir apa? Nurul Insan. Alamak tu. Tafsir apa baca? Al-Baydawi. Tu dia. Tafsir apa baca? Quranul Karim. Nampak? 3 tu ya duk berkelimang dalam pondok apa semua dah. Jawi, piau, nampak dah. Ya. Tak gitu. Arab dia pun tak ada baris punya, nampak dah. Siapa nak baca? Tu nah. Melengung. Jadi sebab dulu orang taat patuh pada tok guru. Ikut apa pun tok guru lah. Ya, tu dah. Ya. Yang tu panggil tuan guru tu, yang kata tuan guru tu yang tu lah, sebab tak ada tempat nak berguru melainkan dia saja. Dia tuan bagi segala guru tu panggil tuan guru. Hari ni tak pasal-pasal panggil tuan guru, nampak tak? Ya, tak ada kena-mena panggil tuan guru, nampak tak? Ya, tak gitu. Itu dia. Dah sekarang baru kita jumpa tafsir kita. Malaysia tak ada tafsir. Malaysia tu lah. Ulama-ulama kita yang buat tafsir 3 tu pun bukan orang Malaysia, semua seorang ya. Ustaz Abdul Halim yang Quranul Karim tu saja. Ustaz Abdul Halim dia seorang yang buat tafsir tu. Yang lain Al-Baydawi, Nurul Insan,
bukan ulama kita buat. Nampak tak? Ya. Adalah antaranya yang tolong sambung. Kita dari Indonesia, betul, Indonesia banyak tafsir. Sekarang ni kita boleh bergantung kepada tafsir-tafsir daripada Indonesia. Malaysia cuma Jabatan Perdana Menteri ada keluar tafsir Ar-Rahman. Tafsir Ar-Rahman itu pun satu volume sajalah. Itu yang dikeluarkan oleh Jabatan Perdana Menteri. Dewan Bahasa Pustaka punya inisiatif tafsir Ar-Rahman. Itu dia ya. Dia ada dalam bahasa Inggeris, ada dalam bahasa Melayu. Itu lain daripada Indonesia. Ya. Dan Indonesia ni ada 3 tafsir lah. Kalau tuan-tuan nak baca, boleh beli 3 tafsir yang baik. Yang pertama tafsir Profesor Dr. Hamka. Dia punya dipanggil tafsir Al-Azhar. Itu pun 11 volume. Kena 200 lebih kat 300 juga. Dan yang kedua tafsir An-Nur Profesor T.M. Hasbi Al-Siddiqi, 5 volume, 2000 lebih. Dia lebih 2000 lebih. Yang ketiga tafsir Quraisy Shihab. Ya, ada 12 volume, bukan 3000 je. Ya. Patut adalah kita ada duit, kita belilah. Mesti boleh punya kan. Hari ni cakap beli rumah 300,000 tak ada apa lah. Masyarakat trend sekarang betul tak? Betul tak? 300,000 biasa. Jadi cakap 2,000, 3,000 nak beli kitab sekali tu semua hidup kita nak beli, generasi kita akan datang nak pinak kita semua boleh guna pakai ya. Kita tinggal satu khazanah kat depa baca kitab tafsir, depa amal, kita dalam kubur dapat pahala. Nampak tak? Kena baca lagu tu. Jangan baca kita ya. Kita memang tak faham, kadang-kadang kita beli kita tak baca. Tengok banyak sangat bila nak habis, pakai tak baca. Nampak tak? Biar. Anak-anak kita mungkin akan baca. Depa nanti buka, baca, oh tok wan tinggal kitab, bapak tinggal kitab ya. Depa baca, depa amal, kita dalam kubur dapat pahala. Nampak tak? Jadi terlebih dia tu, itu di antaranya lah ya. Pasal nak beli kitab ni jangan duk kira, sebab benda tu perlu berkaitan dengan Allah dan Rasul, perlu dengan akhirat, perlu dengan kita mendapat juga saham akhirat. Baik, yang keempat hawa, kita dah sebut tadi lah. Habis patah balik kepada apa kita baca muka suratnya, kesimpulan tadi, apabila kita ingin supaya kita bersih daripada dosa lahiriah dan seluruh penyakit hati, wajib kita uzlah dan hijrah daripada makhluk. Apakah dengan hati dan tubuh, pilihlah mana yang lebih sesuai dengan kekuatan dunia. Nampak tak? Jadi balik kepada 4 perkara yang dunia ni kesimpulan dia. Kita kata jihad dunia ni sampai ke mana jihad? Jihad dunia sampai kepada zuhud. Zuhud. Lagi tak sampai zuhud, kita belum jihad dunia lagi. Dunia masih duk ikat kita, masih duk pegang kita, masih duk kongkong kita. Tak lari. Nampak tak? Jadi dunia ni kita nak kenal dunia, mengambil dunia, membezakan yang mana baik yang buruk, sehingga kita dapat ambil dunia yang manfaat untuk tujuan dunia dan kita jadikan dia sebagai saham untuk akhirat, yakni dengan sifat zuhud. Penting zuhud. Zuhud kita kerti kan, apa dia zuhud? Saya dah sebut dah banyak kali. Tidak ada langsung warna dunia, tempiasan dunia, manis dunia, hijaunya dunia di hati kita. Hati saja nah. Hati saja nah. Lain kita tak buang. Lain dunia kita pakai dunia kita hebat-hebat pun kita pakai ya. Tu ya. Itu dia. Tapi jangan bawa sampai ke hati kosong. Hati isikan nama Allah. Baitullah qalbul mu'min, baitullah. Hati orang beriman itu adalah rumah Allah. Jadikan begitu. Boleh tak? Pindahkan Kaabah tu masuk dalam hati kita. Jangan bawa hati kita pergi ke Kaabah. Nampak tak? Boleh? Ini kata Syekh Abdul Qadir Jilani dalam Kashfur Kashful Asrar kitab dia ada sebut. Baik. Syaitan pula dia punya puncak sampai ke mana? Nampak tak? Syaitan ni maknanya kita kena lawan jihad dengan syaitan sehingga sampai kita mencintai Rasulullah. Itu dia. Dia mesti sampai cinta Rasulullah.
Lagi tak sampai jidarullah, syaitan lah akan ambil tempat. Sebab dua ni saja figure yang paling mencabar. Nampak? Ya. Figure yang pertama membawa kita kepada syurga, figure yang kedua bawa kita kepada neraka. Jadi kita akan sampai kepada kecintaan kepada Nabi, dekat dengan sunnah Nabi, dan kita sentiasa berdamping dengan sunnah Nabi dalam semua perkara. Baik, nafsu pula kemudian dia sampai ke mana? Ya, nafsu ni sampai kepada sakinah, tenang. Sakinah kata, kalau kita tenang ni kita tak boleh nak kupas dengan jauh, sebab kita faham sunnah tenang ni dalam bahasa Melayu. Orang Melayu faham tenang tu lain. Mereka tak dengar apa tenang. Dekat tu tak dia no. Dia mau haru biru, kacau balau, hingap bingap, riuh redah. Tapi kita duduk macam tu je, tak berubah. Nampak tak? Itu dia. Allahu Akbar, dia sembahyang, rumah terbakar, bumbung duduk jatuh, tum-tum sekeping jatuh, dia masih duduk sembahyang lagi. Itu sakinah nama dia. Faham? Ya. Ada tunjuk kan dalam YouTube, dia tunjuk, YouTube tunjuk tengah-tengah duduk sembahyang, tiang jatuh apa semua orang. Gerak gempa, pakat lari habis. Tu imam lari dulu. Yang lari dulu tu imam tunjuk. Yang lain pakat ikut. Dalam tu ada dua orang duduk berdiri lagi. Tak gerak. Dalam ramai suruh parti tengok, dua orang ni dia sembahyang habis-habis. Jatuh tepi dia, jatuh depan dia, jatuh kiri. Tang dia Tuhan tang dia tak usik. Nampak? Pasti dia ada sakinah. Nampak? Itu kelebihan sakinah. Jadi kalau kita dah sampai nafsu ni, sampai kepada nafsu, sampai kepada sakinah, tenang. Artinya nafsu tidak boleh lagi menggugat kita dan tidak boleh menggoda kita, yang tidak boleh mempengaruhi kita. Hang duduk tempat hang. 7 nafsu ni hang duduk tempat hang. Nampak tak? Aku dengan sakinah. Atau kita minta doa, minta pintu sakinah tiap-tiap pagi. Abwabus sakinah minta. Ya. Sebab sakinah, tengok Rasulullah nak hijrah daripada Gua Sur nak pergi ke Yathrib, turun ayat kata tadi ini, la tahzan innallaha ma'ana, jangan duka cita, Allah bersama kita. Mak tak? Itulah artinya bila kita sedar Allah bersama kita, itu sakinah. Sakinah itu artinya kita menyedari Allah bersama kita, Allah dengan kita, Allah lah yang mengawal kita, Allah yang menentukan pergerakan kita. Nampak? Allahu Akbar. Dia akan bawa terus, tak ada bimbang ni orang nak pergi kerja, ni orang nak panggil aku nak buat apa, kedai tak buka lagi. Tak masuk dalam sembahyang. Nampak? Itu sakinah. Allahu Akbar. Dia pamai kedai apa? Nampak? Kedai dah buka ke belum? Ramai kata orang tak. Dia main, nampak? Tak gitu fikir pula lah. Kalau nasi kandang, kena ingat semua. Ikan adakah, daging adakah, kurma adakah, semua ada. Allahu Akbar, habis subuh. Subuh tu kosong, tak ada apa. Nampak tak? Contoh katalah, bukan pergi kata orang menyaga pula lah. Nanti orang menyaga marah kita pula dah. Nak habak bagilah contoh dia. Yang kata sakinah tu macam mana? Allahu Akbar, hang jadi apa pun aku tak boleh, sebab semua nak jadi ni perbuatan Allah. Apa yang berlaku lepas ini, sekarang ini, depan aku akan jadi, semuanya perbuatan Allah. Allah menentukan kedai nak buka tak buka, Allah punya kerja. Aku nak pergi kedai dia pun Tuhan menentukan aku nak pergi kedai. Nampak tak? Aku nak pergi kerja sekarang ni, lambat lah kalau baca panjang-panjang, nanti aku nak sampai kerja lambat. Nampak? Dia tak tahu nak pergi kerja tu siapa nak bawa dia pergi. Nampak tak? Tapi kalau dia bergantung pada makhluk, dia bergantung pada makhluk, dia nanti mula lah baca bagi pendek sikit. Termasuk tu imam pun dia baca bagi pendek, orang nak pergi kerja. Nampak tak? Iyalah, baca lah pendek-pendek, tak apalah. Cakap mana yang saya baca tadi pun dah pendek dah tu. Nabi baca 60 ayat tau. Rakaat pertama sama yang subuh, Nabi baca 6, tak pernah kurang pada 60 ayat. Itu dia. Nampak tak? Dia pun kalut dengan kita, dia pun lagi teruk. Bas tak ada, apa tak ada. Nak kena berjalan kaki, kena usaha. Nampak tak? Nak turun pergi dalam panas. Dia pun lagi berat daripada kita. Kita kemudahan banyak. Nampak tak? Tak ada kereta, Grab ada. Nampak tak? Betul begitu? Boleh tumpang, boleh apa juga. Semua ada belakang.
kemudahan banyak bagi kita. Jadi tak perlu kita nak bimbang. Allahu Akbar, aku nak buat sembahyang dengan sempurna menghadap Allah, Tuhan aku yang Maha Agung. Nampak tak? Sebab Allah yang Maha Besar. Balik kepada Maha Besar tu lah. Jadi kita tak faham Allah tu Maha Besar, yang tu je masalah. Kalau kita kenal betul-betul mengetahui Allahu Akbar, Allahu Akbar tu kita faham Allahu Akbar tu Maha Besar, tak ada masalah. Hari ni pasal orang tak tahu Allah Maha Besar tu. Dia boleh kata untuk sembahyang, ya Allahu Akbar. Nampak saat ni dia besar, bukan Allah besar. Ya, urusan dunia besar, urusan luar besar, makhluk besar. Allah tak kat mana? Tak kat Allahu Akbar ya. Dia tak? Tu dia kata niat urfiyah. Yang kata tadi niat urfiyah tak kat tu. Kita kena niat kamaliyah sampai habis. Nampak tak? Kita nak bergerak lepas sembahyang ni aku nak rukuk, ni aku nak bangun i'tidal, belum tentu boleh bangun kalau Allah tak izin. Nampak tak? Aku dah berdiri i'tidal nak turun sujud, itu pun kerja Allah. Kalau Allah tak izin aku tak boleh sujud. Dia mau lagu tu. Pegang lagu tu baru kita nampak Allah, baru tahu kita berhadapan dengan Allah. Nampak tak? Itu artinya sakinah tu cukup tinggi. Maka tu sampai kepada kepuncak nafsu tadi sudah sampai sakinah, tenang. Itu macam kita contoh tadilah, dia tak payah bergantung kepada makhluk. Sebab dia tahu makhluk nak jadi semuanya adalah kerja Allah. Dia sendiri tertakluk kepada kerja Allah. Kita dah mengaji sifat 20. Sifat 20 mengajak kita pada awal. Bila sampai kepada sifat kudrat, kita mengaji apa? Mungkin. Kita ambil fokus sifat kudrat ke mana-mana. Tu kita kena mengaji. Lepas tu kena mengaji sifat 20. Nampak tak? Dalam sifat 20 sampai sifat kudrat, dia ada ta'aluk. Kudrat, sifat kudrat ada dua ta'aluk. Ta'aluk tu suluhi qadim, ta'aluk tanjizi hadis. Nampak tak? Iradat ada 3. Tanjizi qadim, tanjizi hadis, suluhi qadim. Tu dia. Itu pada sifat iradat. Fokus dia, ya. Jadi fokus sifat kudrat 2. Apa dia punya fokus dia? Mungkinat. Nampak tak? Mungkinat tu apa? Benda yang boleh ada, boleh tidak. Berapa mungkin? 4. Tengok tu. Semua ni kita mungkin lah. Kita duduk berdiri sekarang mungkin apa? Ni tuan-tuan sekarang duduk ada dalam masjid ni, mungkin apa? Mungkin mawjud ba'dal adam. Tadi masjid kosong, tak ada orang, betul tak? Sekarang baru ada. Kita ada, sebelumnya kita tidak ada. Dan tu orang tanya, ni hamba masjid pukul berapa? Nampak tak? Aku tak nampak hang pun. Nampak tak? Tidak. Sekarang baru kita nampak. Bila kita nampak hamba Allah dalam masjid sekarang ni, kita boleh letak dia fokus pada sifat kudrat Allah. Kerana Allah, kudrat Allah menghantar dia pergi ke dalam musalla masjid kita ini pada status mungkin mawjud ba'dal adam. Nampak tak? Betul tak? Dia kena pergi dulu tu. Ya. Habis mungkin ni kita akan balik kan. Tadi Zuhur orang tanya, tadi pagi subuh kuliah subuh tadi mana? Lepas semua balik. Balik dah. Nampak tak? Yang dah tak ada tu kita panggil apa? Yang kita tak ada tu, orang yang duduk dalam masjid waktu Zuhur sini akan tanya, mana pi orang mengaji yang ada subuh tadi? Subuh tadi dah balik. Nampak tak? Jadi yang dah balik tu mungkin apa? Mungkin ma'dum ba'dal wujud. Tu dia. Nampak tak? Minggu depan insya-Allah, Ahad depan kita akan ada kuliah lagi. Boleh ada ke tak? InsyaAllah kemungkinan mungkin apa? Sayujad. Tu dia. Nampak tak? Tu. Tadi tu. Tu dia. Ada mungkin mai pun tak mai pun tak. Nampak tak? Mana kawan ni? Dia memang tak mai. Nampak tak? Daripada awal sampai dia mati, dia tak pernah pijak masjid. Nampak tak? Tu dia. Tu mungkin apa? Alimullahu annahu lam yujad. Tuhan boleh buat tapi Tuhan tak buat. Tuhan boleh hantar dia dalam masjid tapi Tuhan tak hantar dia mai. Nampak tak? Nampak tu? Tu kita kena mengaji yang baru tu. Faham mungkin. Fokus dia sifat apa? Sifat kudrat. Kuasa Allah. Jadi sekarang bila kita ada sembahyang, lepas kita nak buat apa lepas-lepas ni semua, satu mungkin sayujad yang belum berlaku. Siapa juga yang pegang mungkin tu? Allah. Kita nak balik rumah saat ni, kerja Allah tu nak hantar kita balik. Bukan kita boleh balik sendiri. Dia mau lagu tu lah. Nampak tak? Baru tauhid kepada perbuatan Allah. Tauhidul af'al namanya. Mengasalkan perbuatan Allah. Faham? Ya? Kalau boleh faham lagu tu, baru Allahu Akbar tu Allah besar. Itu dia.
Nampak tak? Masya Allah, ya. Itu dan abang bagilah. InsyaAllah saya pun dah beritahu, habis dah kita tutup mengaji ni tak ada apa dah. Ni saya punya kuliah, daripada kuliah Jumaat baru ni saya ada abang. Saya nak tarik satu Jumaat yang ketiga. Nak mengajak di balik pulau lah. Tak jadi pula. No? Tak jadi, dia ambil bisik jangan. No? Sebab tahun ni kita dah mengaji kitab, dah tetap lah. Mungkin tu dah ada hari ni. Tiap-tiap Jumaat kita dah mengaji kitab tu, ada orang mengaji. Ada orang nak mengaji kitab tu kan. Yang kita nak pergi ni belum tentu lagi. Nak mengaji ke tak? Nampak tak? No? Yang duk tetap dah jangan ubah. Yang duk ada jangan duk tambah, duk perelok lagi. Dah elok dah. Jadi 2 Jumaat insya-Allah akan kekal balik. Jumaat mula, Jumaat 3 akan kekal di masjid kita lah seperti biasa tuan-tuan lah. Jangan ubah lah. Jadi bulan depan kita main macam biasa. Jumaat pertama, Jumaat ketiga, bawa lah kitab Sabilul Muhtadin kalau ada. Nampak? Tak boleh baca Jawi pun, bawa bila kitab Jawi tu, jengok-jengok perhati, lama-lama boleh faham. Nampak tak? Yang nak bagi faham Tuhan. Betul tak? Ya, nah, ingatlah. Jadi apa yang saya buat pada Jumaat baru ni ditarik balik lah, tak jadilah. Nah, jadi kita akan terus di masjid kita yang mulia ni. Lama dah, mengajak 40 tahun lebih lah. Jadi Sabilul Muhtadin tu, kalau mengajak dia 40 tahun lah. Pada tahun 86 tau mengajak ni. Masuk masjid ni tahun 86. Habis orang ada tak beranak lagi apa. Jangan-jangan tahun 90. Jadi insya-Allah kita teruskan kuliah kita seperti biasa. Kuliah maghrib Jumaat pertama, Jumaat ketiga. Kuliah subuh tiap-tiap subuh kecuali kalau ada hail. Dan satu lagi kuliah klinik solat pada Khamis yang keempat. Itu kita pakai PowerPoint, kita pakai CD, kita pakai projector. InsyaAllah cakap tu dulu. Kita akan sambung jalan-jalan terbuka mata hati. Itu dia. Ini penting lah. Macam mana nak buka mata hati, tuan-tuan kena main. InsyaAllah doa kepada Allah panjang umur, dapat jumpa minggu depan nak bercakap lagu mana nak buka pintu hati, mata hati supaya celik. Nampak akhirat, nampak syurga, nampak neraka. Boleh tak? Kita nak main di situlah. Aku qauli hadza bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.